Okey, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Pada hari ini video saya ada lain sedikit sebab saya nak ajar beberapa tips lah untuk merancang demonstrasi pengajaran sebagai persediaan menghadapi temu duka. Okey. Sorry lah saya tidak berapa pandai mau buat screen recording ni, tapi boleh lah kan. Baiklah, saya teruskan kepada tips yang pertama. Ini sekadar tips Okey, yang pertama rujuk silibus. Okey, jangan ajar perkara yang tidak ada dalam silibus ataupun ini sebagai salah satu persediaan lah jika panel bertanya demonstrasi pengajaran kamu ni sesuai untuk tahun berapa, ataupun okey, kamu nak ajar tahun berapa sekarang ni. Tiba-tiba kamu jawab, saya nak ajar tahun 5, tapi silibus kamu sebenarnya silibus tahun 6. Nampak di situ bahawa kamu tidak berapa bersedia sebenarnya, ataupun tidak. Ialah, kita boleh tengoklah kan bersedia ataupun tidak kan. Okey, jadi macam mana kita nak tengok silibus? Okey, silibus di Malaysia ni kita sebut sebagai DSKP. Ada satu dokumen namanya DSKP. Okey, contohnya yang ni sains tahun 4. Saya search terus supaya kamu tengok macam mana saya search. Okey, DSKP sains tahun 4. Kalau nak subjek lain, buatlah subjek lain, tahun berapa lah. Okey, ada beberapa laman web kita boleh pilih untuk download benda ni. Contohnya ni, sistem guru online boleh guna, AnyFlip pun boleh, guru besar ni pun boleh. Yang ni adalah kementerian punya, ada MOE kan, Ministry of Education. Ini PPK. Kalau kamu pandai semua memang, kalau kamu pandai search memang boleh jumpa lah, semua memang ada. Okey. Contohnya lah saya ambil yang ni kan. Okey, saya buka. Ini adalah dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Okey. Dokumen ni adalah kitab rujukan lah untuk silibus yang ingin diajar. Supaya kalau macam contoh topik tumbuhan contohnya kan, kita tak terlebih ajar. Kita ajar topik tertentu sahaja untuk tahun 4 ni. Okey. Tips yang kedua adalah pilih topik yang ingin digunakan. Okey. Kita tengok dalam contoh silibus DSKP ni. Okey. Kita tengok senarai topik dia. Dia dekat bawah biasanya ni. Kita tengok ni. Ini adalah topik yang pertama, tajuk yang pertama. Kalau macam sains, dia ada tema-tema tertentu. Lain subjek mungkin ada tema juga. Kalau macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dia ada kemahiran-kemahiran tertentu. Okay, kita tengok sini. Standard kandungan adalah topik besar. Okey. Sebagai contohnya yang ni. Standard kandungan adalah topik besarnya. Topik besar sini adalah pernafasan manusia. Okey. Apa yang kamu perlu pilih adalah topik kecil di tepi ni. Pilihlah mana yang sesuai, mana yang mudah. Ada banyak ni. Tengok ada banyak ni. Okey. Jadi, contohlah kan. Kamu boleh pilih mengenal pasti organ yang terlibat dalam proses pernafasan. Ini saja kita nak ajar. So, 3 minit kan. Dalam tempoh 3 minit ni, pastikan objektif kamu, murid tu boleh faham, boleh tahu apakah organ yang terlibat dalam proses pernafasan. Ini contoh. Saya buat contoh sebagai rujukan lah kan. Okey. Seterusnya, yang ketiga. Tips yang ketiga adalah cari kaedah mengajar untuk topik tersebut. Okey. Contohnya kita pilih topik ini. Apakah kaedah mengajar yang kita boleh gunakan? Okey. Kaedah mengajar ada banyak sebenarnya. Sama ada kita boleh gunakan kaedah bercerita, penerangan, perbincangan, main game dan juga sebagainya. Okey. Benda tu pun boleh cari dekat Google. Kaedah pengajaran sains yang menarik.
Nah, ada banyak sebenarnya di sini panduan-panduan mengajar. Satu lagi tips, kamu boleh search terus dalam image. Tak tahulah ada ke tidak teknik penyoalan. Tengok. Ada sebenarnya. Strategi, kaedah dan teknik pengajaran. Boleh search lah. Okey, yang ni tak berapa saya tekankan lah. Cuma yang saya lebih tekankan adalah tips yang keempat, iaitu cari alat bantu mengajar yang kita boleh gunakan. Okey, sebagai contohnya, cara untuk kita cari alat bantu mengajar ni ataupun teruslah sekali dengan teknik mengajar ni sebenarnya. Okey, kita pergi dekat Google, kita boleh search alat bantu mengajar sains. Saya sendiri pun ada. Tengok, okey. Cuba kamu tengok dekat sini. Ramai cikgu-cikgu pergi share sebenarnya. Tengok. Yang ni dia gunakan diorama. Ada lagi ukulele. Kemudian yang ni kalau kamu perhatikan alat bantu mengajar yang mereka kongsi ni sebenarnya diperbuat daripada bahan-bahan yang murah. Kertas, benang, straw, ni botol. Tengok gelas, botol pula ada gelas, ini gelas. Memang kebanyakannya memang alat yang mudah sahajalah ni, telur. Okey. Jadi saya rasa tak jadi masalah untuk mencari apa alat bantu mengajar yang sesuai. Kamu juga boleh gunakan alat bantu mengajar yang mudah seperti kertas majung, pen marker, whiteboard. Cuma untuk nasihat saya lah, untuk lebih menarik, kamu boleh cari alat bantu mengajar ni lah jika sanggup. Apa salahnya kan nak buat kan? Buatlah yang mudah-mudah. Tengok macam ni, dia hanya buat macam poster atas kad manila carton. Mana-mana lah. Kemudian tengok ni. Ni mudah saja. Mana lagi? Bawah ni ada banyak kan? Okey. Itu untuk alat bantu mengajar lah kan. Okey. Yang terakhir adalah rangka secara ringkas apakah perjalanan mock teaching kita, perjalanan demonstrasi pengajaran kita. Okey, sebagai contohnya lah kan, kamu boleh tulislah. Saya gunakan PowerPoint di sini. Okey, kamu boleh tulis tajuk kita apa. Okey. Kemudian apa alat bantu mengajar kita. Okey, kemudian teknik-teknik kita. Step yang pertama, beri salam. Beri salam ataupun salutasi kan kita kena juga kan, ataupun kita beri introduction lah. Okey, seterusnya yang kedua, kita akan buat penerangan. Okey, kemudian kita gunakan ABM ataupun kemudian kita berinteraksi dengan murid. Yang ni contoh sahaja, kamu boleh gunakan juga ataupun kamu tak perlu gunakan pun tak apa. Saya lebih prefer supaya tidak membuat skrip, supaya kata-kata kita ataupun jangan hadkan kita bercakap tu. Okay, seorang guru sepatutnya hebat untuk menggoreng lah. Kira kemahiran berkomunikasi tu agak bagus lah kan. Jadi kita tak nak hadkan kita punya percakapan, kita punya pengajaran. Sebab murid-murid ni sebenarnya dia macam unpredictable lah. Mereka ni tak boleh dijangka. Jadi kita kena latih diri kita. Okey. Tapi sekiranya kamu nak tulis skrip, boleh juga, tapi jangan terlampau terikat dengan skrip lah. Sebab skrip tu bagi saya dia akan mengongkong kita punya percakapan. Okey. Saya rasa itu saja tips-tips mudah. Ada 5 tips mudah. Yang pertama adalah rujuk silibus, iaitu di SKP. Yang kedua adalah pilih topik yang ingin digunakan. Yang ketiga adalah cari kaedah mengajar. Yang keempat,
cari alat bantu mengejar yang kita boleh gunakan ataupun hasilkan. Yang terakhir adalah buat rangka. Okey, saya rasa cukuplah untuk video kali ini, mudah sahaja. Ni serba sedikit tips lah bagaimana untuk merancang demonstrasi pengajaran sebagai persediaan menghadapi temuduga. Sekiranya kamu rasa video saya ni agak bermanfaat, boleh membantu untuk bersedia menghadapi temuduga, boleh share, dan jika ada persoalan boleh terus tanya saja. Okey? Sekian, terima kasih.